Assalamualaikum semua. Animasi ini merupakan kisah bawang putih dan bawang merah yang mengalami pelbagai konflik dalam kehidupan mereka. Baiklah, jom kita sama-sama saksikan kisah bawang putih dan bawang merah. Pada zaman dahulu, ada seorang lelaki tua yang bernama Pak Deraman. Dia bekerja sebagai seorang pedagang. Kehidupannya agak senang sedikit. Oleh itu, Pak Deraman mampu beristeri dua. Isteri pertamanya bernama Mak Labu, manakala isteri keduanya bernama Mak Kundur. Isteri-isteri Pak Deraman tinggal dalam sebuah rumah. Dia memang sayang akan isteri-isterinya itu. Dia memberi layanan yang sama rata kepada kedua-dua isterinya. Namun begitu, kedua-dua isterinya mempunyai perasaan iri hati antara satu sama lain. Mak Labu mempunyai seorang anak perempuan, begitu juga dengan Mak Kundur. Anak-anak mereka ini telah menjadi gadis remaja, usia mereka pula hampir sebaya. Anak Mak Labu bernama Bawang Merah, manakala anak Mak Kundur bernama Bawang Putih. Paras rupa mereka sama-sama cantik. Walau bagaimanapun, tingkah laku mereka amat berbeza. Bawang Merah merupakan seorang gadis berbudi bahasa serta lemah lembut dan baik hatinya. Dia juga rajin membuat pekerjaan dan merupakan seorang anak yang taat kepada ayah dan ibunya. Setiap hari, Bawang Merah menolong ibunya membuat bermacam-macam pekerjaan. Kadang-kadang, dia menolong memasak, membersihkan rumah, membasuh pakaian dan lain-lain lagi. Bawang Putih pula adalah sebaliknya. Tingkah lakunya tidak baik. Perangainya kasar, lebih memalukan lagi. Dia seorang yang pemalas. Jarang-jarang sekali dia membantu membuat kerja-kerja rumah. Setiap hari, Bawang Putih menghabiskan masa lapangnya dengan menghiaskan diri dan tidur sahaja. Dia belagak seperti seorang puteri. Ibunya pula terlalu memanjakannya. Apabila Pak Deraman tiada di rumah, Bawang Putih dan ibunya berpakat dengan niat yang tidak baik. Hari ini, kita jangan membuat kerja-kerja rumah. Biarkan Mak Labu dan Bawang Merah membuat semua kerja rumah, kata Bawang Putih. Mak Kundur bersetuju dengan idea anaknya. Dia ingin menyakitkan hati Mak Labu yang dianggap musuhnya itu. Mereka berdua pun duduk-duduk bersenang hati sahaja. Mak Labu berasa sakit hati dengan perbuatan mereka itu. Namun, dia tidak mahu membalas dendam. Dia dan anaknya membuat kerja-kerja rumah seperti biasa. Biarkanlah mereka tu, tiada gunanya kita membalas dendam terhadap mereka berdua, kata Mak Labu kepada anaknya Bawang Merah. Bawang Merah patuh akan nasihat ibunya. Pada suatu hari, Pak Deraman pulang dari pedagang. Dia membawa sedikit buah tangan untuk keluarganya. Barang-barang istimewa itu hendak diberi kepada kedua-dua anak gadisnya. Bawang Merah dan Bawang Putih menerima buah tangan masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih ayahanda, kata Bawang Merah kepada Pak Deraman. Kedua-duanya sangat gembira. Mak Labu dan Mak Kundur juga tumpang gembira. Bawang Merah dan Bawang Putih mendapat buah tangan yang sama-sama cantik. Entah bagaimana, Bawang Putih melihat barang yang diterima oleh Bawang Merah lebih cantik daripada miliknya. Dia juga menjadi iri hati. Mak, saya hendakkan yang itu, kata Bawang Putih kepada ibunya.
Dia menyuruh ibunya untuk mengambil hak bawang merah. Maka terjadilah pertelingkahan di antara kedua-dua gadis itu. Mak Kundo membantu anaknya merampas barang kepunyaan bawang merah. Mak Labu pula menjadi serba salah kepada anaknya. "Sudah, berhenti, jangan bergaduh. Anakku bawang merah, elok kamu beralah sahaja," kata Mak Labu. Akhirnya, bawang putih mendapat barang yang dihajatinya. Demikianlah perbuatan Mak Kundo dan bawang putih. Mereka berdua selalu menyusahkan hidup Mak Labu dan bawang merah. Mereka berempat memang susah untuk berbaik, walaupun Mak Labu dan anaknya cuba untuk berlembut. Mak Kundo dan anaknya pula semakin menunjukkan kesombongannya. Mereka suka melihat Mak Labu dan bawang merah hidup susah. Barulah mereka berdua berpuas hati. Pada suatu hari, tanpa diduga, Pak Deraman telah jatuh sakit. Dari sehari ke sehari, keadaannya bertambah teruk. Isteri-isteri dan anak-anaknya itu menjadi sedih serta bimbang. Mereka tidak mahu Pak Deraman meninggal dunia. Pada saat-saat ini pun, Mak Kundo cuba menyakitkan hati Mak Labu. Dia menyatakan Mak Labu tidak pandai menjaga suami sehingga Pak Deraman telah jatuh sakit. Akhirnya, sampailah ajal Pak Deraman. Kematiannya diratapi oleh kedua-dua orang isteri dan kedua-dua anak gadisnya. Dengan bantuan penduduk kampung, jenazah Pak Deraman selamat dikebumikan. Sejak itu, keempat-empat mereka sentiasa dalam keadaan sukun. Kini, mereka kehilangan seorang ketua keluarga. Mereka sendiri terpaksa keluar mencari rezeki untuk meneruskan hidup. Walau bagaimanapun, arwah Pak Deraman ada meninggalkan sedikit harta. Harta itu menjadi rebutan kedua-dua isteri tersebut. Mak Kundo seorang isteri yang tamak. Dia ingin menguasai kesemua harta itu. Namun begitu, Mak Labu menentangnya. "Saya juga berhak mendapat sedikit daripada harta-harta itu," kata Mak Labu. Ini membuatkan Mak Kundo menjadi bertambah marah. Dalam diam-diam, Mak Kundo dan Bawang Putih membuat satu rancangan jahat. Mereka berdua mahu membunuh Mak Labu. "Jika dia tiada lagi, tentu kesemua harta itu akan menjadi milik kita," kata Mak Kundo. Bawang Putih berasa gembira. Dia juga ingin melihat bawang merah menjadi yatim piatu. Nanti, bawang merah boleh dijadikan hamba abdi. Pada suatu petang, Mak Labu ke telaga untuk mengambil air. Tanpa disedarinya, Mak Kundo dan Bawang Putih sedang mengekorinya. Rupa-rupanya, kedua-dua mereka itu merancang mahu menolak Mak Labu ke dalam telaga. Dalam diam-diam, mereka mencari peluang ini. Mereka pun bersembunyi berhampiran telaga itu. Pada hari itu, nasib Mak Labu memang malang. Ketika dia mencedok air, tiba-tiba ada seorang menolaknya dari belakang. "Tolong! Tolong!" jerit Mak Labu. Namun, tiada siapa yang mendengar jeritannya. Mak Kundur dan Bawang Putih membiarkan sahaja Mak Labu lemas. Mak Labu akhirnya pun tenggelam. Setelah itu, kedua-dua beranak itu pun beredar dari situ. Apabila menjelang senja, Bawang Merah menjadi cemas. Ibunya masih belum pulang. Bawang Merah tidak tahu ke mana ibunya pergi. Sehingga menjelang malam, ibunya masih belum pulang juga. Dia bertambah cemas lalu menangis. "Wahai Mak Kundur, Bawang Putih, ke mana ibu saya?" tanya Bawang Merah. Namun begitu,
Kedua-dua mereka itu buat-buat tidak tahu sahaja. Semalaman, bawang merah tidak boleh tidur. Kepulangan ibunya ditunggu-tunggu. Dia tidak berani pergi mencarinya kerana malam sangat gelap. Dia hanya mampu menangis dan menangis. Wahai ibu, apakah sebenarnya terjadi ke atas dirimu? Bawang merah tertanya-tanya sampai menjelang pagi dia menunggu. Tetapi dia tetap berasa hampa. Pada keesokan harinya, bawang merah ingin mencari ibunya. Dia berjalan dari sebuah tempat ke sebuah tempat. Sambil itu, dia menjerit, memanggil-manggil nama ibunya. Tidak berapa lama kemudian, dia sampai berhampiran telaga tersebut. Di situ, dia terdengar suara ibunya. Wahai bawang merah, anakku, mak ada di dalam telaga ini, kata suara memberitahu. Bawang merah segera melihat ke dalam telaga. Dia sungguh terperanjat. Ada seekor ikan kaloi mengaku sebagai ibunya. Mak Labu menceritakan mengapa dia menjadi begitu. Entahlah siapakah yang menolak mak ke dalam telaga ini, kata ikan kaloi itu yang berasa kesal. Kemudian dia berpesan agar bawang merah selalu datang menjenguknya sambil membawa nasi bercampur sayur keladi. Bawang merah berasa sedih. Dia tidak menduga ibunya menjadi sedemikian rupa. Pada hari-hari yang seterusnya, bawang merah selalu pergi ke telaga tersebut. Bagaimanapun, dia pergi secara senyap-senyap tanpa pengetahuan Mak Kundo dan bawang putih. Bawang merah membawa sedikit makanan untuk ibunya itu. Kedua-dua beranak itu berasa curiga apabila bawang merah selalu keluar rumah. Mereka berpakat untuk menyiasatnya. Akhirnya, mereka mengetahui bawang merah bertemu ibunya di telaga. Mereka juga tahu Mak Labu menjadi seekor ikan kaloi. Kita mesti tangkap ikan itu. Jika tidak, akan terbongkar perbuatan kita, kata Mak Kundo kepada bawang putih. Bawang putih bersetuju. Rancangan itu akan dijalankan setelah bawang merah pulang dari telaga. Ikan kaloi di dalam telaga sudah berjaya ditangkap. Kali ini, Mak Kundo dan bawang putih ada rancangan lain. Mereka mahu menggoreng ikan tersebut untuk diberi makan kepada bawang merah. Makanlah bawang merah. Hari ini, makcik sediakan masakan istimewa untuk kamu, kata Mak Kundo dengan lemah lembut. Bawang merah yang ketika itu sangat lapar terus makan nasi tersebut. Pada malam itu, bawang merah bermimpi. Wahai anakku, ikan yang kamu makan itu adalah diri emak sendiri, beritahu Mak Labu. Bawang merah terjaga dan menangis kesedihan. Pada keesokan harinya, bawang merah mencari tulang ikan kala itu. Kemudian, dia menanam tulang itu berhampiran dengan telaga. Esoknya, tumbuh sepohon pokok yang besar. Bawang merah berasa hairan. Kenapa pada dahan pokok tersebut terdapat pula sebuah buaian? Pada setiap hari, bawang merah bermain-main di buaian itu. Dia bernyanyi-nyanyi untuk menghiburkan dirinya yang malam. Namun, pada suatu petang, ketika bawang merah bermain buaian seperti biasa, tiba-tiba seorang putera raja lalu dalam perjalanan untuk memburu binatang. Putera raja terpikat melihat wajah bawang merah. Baginda mahu menjadikan gadis itu sebagai isterinya. Setelah kedua-keduanya berkenalan, mereka telah bersetuju untuk berkahwin. Demikianlah bertuahnya bawang merah. Dahulu, hidupnya penuh penderitaan. Kini, dia menjadi isteri putera raja.
Dia benar-benar bahagia di samping suaminya itu. Kehidupan Mak Kundo dan Bawang Putih pula masih tidak menentu. Akhirnya, mereka berdua menjadi pekerja suruhan di Istana Raja. Mak Kundo dan Bawang Putih menyesal atas perbuatan mereka yang lalu. Maka, tamatlah kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Sekian, terima kasih. Bye-bye.